أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبان للعباد منهج التربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله بالإصلاح والتأديب، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ya, alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk menyempurnakan perbahasan tajuk jihad yang telah kita mulakan pada 2 minggu lepas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Qala wa man aslama qabla al-asri akhraza malahu wa damahu wa sighara auladih. Dan barang siapa dalam kalangan orang kafir yang masuk Islam sebelum ditawan, ketika peperangan, sebelum kena tawan, dia masuk Islam, akhraza, maka terperihadalah hartanya, darahnya dan anak-anaknya yang kecil, iaitu anak-anak yang belum balik. Jadi maksud daripada kenyataan syekh kita ini, syekh kita mengatakan kalau berlaku peperangan, kita dah bincang dah sebelum ni, bila berlaku peperangan seseorang itu ditawan, maka kita lihat yang ditawan itu orang dewasa ataupun kanak-kanak, lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau lelaki, imam mempunyai beberapa pilihan, sama ada bunuh atau bebaskan, atau bebaskan tapi dengan imbalan, atau dijadikan hamba. Manakala kanak-kanak dan wanita dijadikan hamba. Tapi kalau ketika peperangan itu sebelum dia ditawan, dia perlu agama Islam, maka hartanya selamat, hartanya tidak menjadi harta rampasan perang, dengan syarat di Islam sebelum ditawan. Darahnya selamat, maksudnya dia tidak boleh dibunuh. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, saya lupa namanya siapa, dalam satu peperangan, jadi dia bertempur sengit dengan seorang pemuda dalam kalangan orang yang bukan beriman, orang kafir. Jadi bila lawan tu jatuh, bila jatuh, tuan-tuan, dia nak bunuh aja, orang tu mengucap 2 kalimah syahadah. Orang kafir tadi mengucap 2 kalimah syahadah, dia bunuh juga. Dan berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia? Kan dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, ya Rasulullah, dia bukan sengaja, bukan saja, maksud bukan ikhlas nak ucap 2 kalimah syahadah ni. Dia ucap 2 kalimah syahadah selepas dia tewas dan hampir-hampir dibunuh. Jadi dia mengucap 2 kalimah syahadah tu untuk selamatkan diri dia je. Ya, sebab tu aku bunuh dia. Nabi kata, adakah engkau telah belah dadanya dan lihat hati? Kau nampak ke hati dia? Kau tak nampak. Jadi Nabi mengkritik perbuatan sahabat tersebut. Sebab apa? Kita nahkumul ala zawahir, kita hukum berdasarkan zahir seseorang. Tak kisahlah hati dia macam mana, tapi nak melaksanakan satu hukuman adalah pada zahir. Jadi sepatutnya walaupun dia hampir-hampir dibunuh, dah kalah, tapi dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka orang kafir tersebut tidak boleh dibunuh. Walaupun dia ditawan, dah kena kepung dah, maksudnya tak boleh lari dah, sikit lagi nak tangkap, dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka selamatlah harta dia, nyawa dia dan anak-anaknya yang kecil daripada menjadi tawanan. Sebab apa?
Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qaluha, kalau dia mengucapkan dua kalimah syahadah, faqad asamu minni dima'ahum amwalahum, maka telah selamat dia daripada aku darahnya dan hartanya. Maksudnya kalau mengucap dua kalimah syahadah, maka dia menjadi saudara kita. Tapi tuan-tuan kena dua kalimah syahadah, tak boleh satu je. Asyhadu an la ilaha illallah, senyap, tak jadi. Sebab apa? Sebab kalau kata kita mengaku Tuhan, Allah sebagai Tuhan, orang Yahudi pun mengaku Allah Tuhan, betul tak? Nasrani pun mengaku Allah Tuhan. Apa beza Kristian dengan kita, tuan-tuan? Kita mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kita mengiktiraf Nabi Isa sebagai Nabi, mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Itu bezanya. Jadi perlu dua kalimah syahadah. Jadi musannif mengatakan tak kisahlah di Islam ketika mana dah dikepung, atau di Islam di negara, di tempat peperangan, atau dia lari masuk dalam agama, dalam negara Islam, kemudian dia peluk agama Islam, maka ketika itu dia dianggap seorang Islam, maka dia dibebaskan dan tidak diperlakukan apa-apa terhadap dirinya, hartanya dan anak-anak yang kecil. Anak-anak pun sama. Sebab apa? Anak-anak ikut agama mak bapak. Anak-anak ikut agama mak ataupun bapak. Jadi kalau kat negeri Islam, maknya Islam, bapaknya murtad contoh, dia tetap dianggap orang Islam. Bapaknya Islam, maknya murtad, dia tetap dianggap agama Islam. Sebab Islam ya'lu wa la yu'la'i alaih. Islam agama yang tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya, dan kanak-kanak akan ikut agama mak bapaknya. Jadi begitu. Bila kata kanak-kanak, anak-anak kecil, maksudnya anak-anak yang belum balik. Kalau ada anak-anak yang sudah balik, ada anak yang sudah balik, maka dia dikira orang dewasa dan dia diperlakukan seperti orang dewasa. Maksudnya kalau dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, hartanya dirampas dan sebagainya. Okey. Jadi begitu. Wa yuhkamu lisabi bil islami inda wujudi salasati asbabin. Kanak-kanak dihukum dengan Islam. Kanak-kanak tu dianggap Islam bila wujud salah satu daripada tiga sebab. Tiga sebab yang menyebabkan kanak-kanak tu dianggap sebagai Islam. Yang pertama, ayuslima ahadu abawaihi. Yang pertama, memeluk Islam salah seorang daripada ibu bapanya. Masa kahwin dua-dua bukan Islam contoh. Jadi seorang mak bapak masuk Islam, maka dalam undang-undang Islam dia dianggap sebagai orang Islam. Dia dianggap sebagai orang Islam. Sebab tu kita kena berusaha segala hukum hakam yang berkaitan dengan Islam kena duduk bawah mahkamah syariah. Ni kita kena perjuangkan, tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan rasa kalau hakim ni bukan Islam, ada bias tak? Mesti. Nak pula agama dia, agama Islam. Agama ni satu perkara yang sangat sensitif. Agama ni satu perkara yang sangat sensitif. Hakim mahkamah biasa tidak disyaratkan mesti orang Islam. Jadi berbahaya pada kita. Sepatutnya kes masalah perebutan anak antara mak bapak yang salah seorangnya bukan Islam dan salah seorangnya Islam kena dibicarakan di dalam mahkamah syariah. Kalau mahkamah sivil pun hakimnya kena orang Islam.
Sebab kita duduk dalam negara Islam. Kalau kita duduk negara orang kafir, tuan-tuan rasa dapat tak? Kita duduk negara majoriti Kristian, tiba-tiba mak bapaknya perlu Islam, dapat tak anak tu tuan-tuan jadi Islam? Rasa kalau bicara kat mahkamah doang, menang tak kita? Kalah. Jadi kalau kat negara bukan Islam kita kalah, takkan negara kita pun kita kalah juga. Jadi kalau nak toleransi pun berpada-pada. Bab agama kita tak boleh toleransi. Okey. Au yusba munfaridan an abawaihi, ataupun dia ditawan ketika berlaku peperangan. Kanak-kanak tu ditawan oleh orang Islam, tak kisahlah negara orang Islam ke negara bukan Islam ke, tapi dia ditawan oleh orang Islam ketika mana dalam peperangan. Nampak ada kanak-kanak terbiar, jadi orang ni ambil jaga. Dia ikut siapa? Dia ikut agama orang yang ambil, maka dia dihukum sebagai Islam, sebab yang ambil tu Islam. Sebab orang yang ambil kanak-kanak yang tercicir dianggap orang yang bertanggungjawab terhadap kanak-kanak tersebut seperti bapanya. Jadi oleh sebab bapanya tiada, maka dia mengikut agama orang yang menjaganya. Okey. Au yujadu lakitan fid daril Islam, atau kanak-kanak tersebut dijumpai lakit. Lakit asalnya barang yang tercicir. Kanak-kanak yang tercicir di negara Islam, maka dihukum sebagai Islam. Yujad lakitan dari Islam tagliban Islam wadari li'annahu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi kalau seseorang anak tu dijumpai di negara Islam, majoriti Islam, maka anak itu dihukum sebagai Islam, mengikut majoriti rakyat yang ada kat situ dan mengikut negara itu, kerana agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Saya tak tahu tuan-tuan kalau di Malaysia macam mana kanak-kanak yang dibuang. Ni laki lah, sama lah. Dikira macam mana ya? Kan kanak-kanak yang dibuang ni bukan Islam je buang, orang bukan Islam pun buang juga. Jadi macam mana ditentukan agama anak tu, ataupun anak ni bangsanya apa? Tuan-tuan ada maklumat? Tak ada ya? Nanti tuan-tuan kalau ada sesiapa yang kerja bahagian tu, tuan-tuan cuba tanya. Tapi kalau ikut undang-undang Islam, tak kira lah warna kulit dia putih ke gelap ke, dia akan dihukum sebagai orang Islam, sebab dia duduk negara Islam. Dan pada pandangan saya, bangsanya kena tak bangsa Melayu, sebab asal orang kat Malaysia adalah Islam Melayu. Melayu ni Islam. Dalam perlembagaan kita kalau kata Melayu, Islam. Jadi kita kena letak bangsanya Melayu, agamanya Islam, tanpa mengira kulit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abahu yahwidani aw yunassirani aw yumajjisani, wa fi lafdin aw yusharrikani." Faqala rajulun ara'aita ya Rasulullah law mata qabla dhalik? Qala Allahu a'lam bima kanu 'amilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada anak-anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak-anak kecil dalam fitrah. Fitrah kita, fitrah manusia, agamanya adalah agama Islam. Jadi syekh kita berdalil dengan dalil ni. Jadi asal bagi agama kita adalah agama Islam. Jadi mana-mana kanak-kanak yang dijumpai dalam negeri Islam, maka agamanya adalah Islam.
maka ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan Nasrani, atau menjadikan dia Majusi, ataupun yang mensyirikkan dia. Jadi mak bapak yang letak anak-anak ni bagaimana. Tapi kita hukum anak-anak yang dibuang di dalam negeri Islam, sepatutnya kita kena hukum sebagai Islam. Jadi saya tak tahu sistem kita di Malaysia macam mana. Kalau tuan-tuan ada kenalan boleh tanya macam mana dibezakan, betul tak? Macam mana dibezakan anak nak jumpa ni anak Melayu ke bukan ke, macam mana kan. Minta sistem ini dipakai, sebab ini berkaitan dengan agama tuan-tuan. Bukan boleh senang beza tengok ni sepet ni bukan Islam letak. Jadi berdosa kita ya. Kalau kita tentukan macam tu, maka kita berdosa. Kita berdosa lah sebab dia Islam dan ikut hukum hakam, hukum fiqah di Islam. Tapi kita letakkan dia bukan Islam, maka kita berdosa sebab kita lah penyebab dia musyrik. Jadi tu kita kena perhatikan lah. Cuma dalam kitab Kifayatul Ahyar ni Syekh kita dia taklid sikit. Dia kata ketahuilah, wa'lam anna al-hukma bi islamil lakin la yukhtassu bi daril Islam, bal law kanat daru kufrin wa fiha muslimun bal muslimun asir aw tajir wa wajal lakin huna fa inna nahkum bi islami al-asah li'anna al-islama yazid wa la yanqus. Dia kata ketahuilah, hukum Islam ni tidak khusus untuk negara Islam sahaja. Akan tapi kalau di negara bukan Islam tapi ada orang Islam dalam tu, dan orang Islam di situ jumpa kanak-kanak ni dan diambil, maka hukumnya adalah hukum Islam. Pendapat yang paling kuat, kerana Islam sentiasa bertambah tidak berkurang. Wa'lam anna man hakamna islamihi bid-dari law ja'a dhimmiyun wa aqama bayyinatan maqbulatan binasabihi lahiqahu wa tabi'ahu fil kufri li'anna al-bayyinah aqwa minad-dari minad-dar walau iktasara 'ala ad-da'wa fal madhhabu annahu la yatba'uhu fil kufri. Dan ketahuilah, kanak-kanak yang kita hukum sebagai Islam, sebab kita jumpa dia kat negara Islam, tiba-tiba kalau ada orang kafir zimmi seperti di Malaysia, ada orang bukan Islam, kita panggil dia kafir zimmi, kafir yang terpelihara sebab dia duduk negara Islam dan dia ikut undang-undang kita. Zimmi, dia tidak menentang kerajaan kita, kerajaan Islam. Jadi dia di bawah perlindungan kerajaan Islam, dia panggil zimmi. Tiba-tiba datang seorang zimmi, kita jumpa kanak-kanak sepet, mata putih. Tapi bila kita belajar dalam fiqah, kalau dijumpai di negara Islam, maka dia dihukum sebagai Islam. Yang tu kita semua faham. Jadi kita ambil, kita serah pada pusat kebajikan masyarakat. Jadi pusat masyarakat, kebajikan masyarakat pun faham. Oleh sebab kanak-kanak ini dijumpai negara Islam, maka mereka meletakkan agamanya Islam. Tapi tiba-tiba ada seorang bukan Islam datang, dia dakwa itu adalah anak saya, ni anak saya, atau ni anak buah saya, jadi saya nak tuntut. Ataupun dia tak nak tuntut, cuma dia bagi tahu je ini anak saya. Dia agama dia Buddha, jadi anak ni Islam ataupun Buddha. Maka lihat, dia dakwa sahaja ke atau dakwa dengan bukti. Sekarang mudah, sekarang ada DNA. DNA ni terus boleh detect ni anak siapa, betul ke anak dia. Ambil DNA si mak, ambil DNA si anak, matching kan. Oh, tengok-tengok memang DNA si mak. Kalau dakwaannya disertakan dengan bukti, contoh seperti DNA bukti, maka ketika itu dia dihukum mengikut agama mak bapak dia.
Kalau mak dia bukan Islam, dia nak ambil ke tak ambil ke, maka kita bela dia, agama dia adalah agama Islam. Selagi mana dia belum balik. Bila dia dah balik, maka kita boleh dakwah dan sebagainya. Dia boleh masuk agama lain, boleh masuk agama Islam. Tapi kalau semata-mata dakwah, ya saya datang, saya letak kat sini, saya buang anak ni sebagainya, dan anak ni adalah anak saya, tapi saya tak mampu jaga, jadi tuan-tuan tolonglah jaga. Baik, dia bagi bukti ke tak bagi bukti? Dia tak bagi bukti. Kalau dia tak bagi bukti, maka dakwaan tidak boleh membatalkan hukum yang pertama tadi. Hukum kaedah kita, kanak-kanak yang terbiar, yang dijumpai tercicir di negara Islam, hukumnya Islam. Jadi tiba-tiba ada orang datang dengan dakwaan sahaja, maka dakwaan tidak boleh membatalkan kaedah ni. Tapi kalau dakwaan serta bukti, maka bukti ini, DNA sebagainya, boleh membatalkan kaedah tadi, maka kanak-kanak itu dihukum sebagai bukan Islam. Okey. Tak kisahlah kanak tu dah mayis ke belum mayis ke kan. Katalah kanak-kanak tu pusat kebajikan ajar sebagai orang Islam sampai umur 10 tahun dah, atau 12 tahun dah cerdik dah, cuma belum balik je. Tiba-tiba maknya datang, maka dia tetap dihukum sebagai bukan Islam. Jadi begitu. Seterusnya, faslun as-salabu wal ghanimah. Bila berlaku peperangan, maka akan ada harta rampasan ketika mana peperangan. Ada harta rampasan, terutama peperangan ketika zaman jahiliah dan ketika zaman permulaan Islam. Macam mana boleh ada harta rampasan? Macam mana perang ni boleh bawa harta rampasan yang banyak? Kalau tuan-tuan baca sirah, balik perang ni bawa harta sekian, balik perang ni bawa harta. Kenapa banyak sangat harta-harta ni? Yang pertama, orang Arab dulu bila berperang, dia suka bawa harta yang banyak dan suka bawa wanita. Untuk apa? Untuk menaikkan semangat dia. Kalau kalah, maka isteri aku akan jadi hamba, adik aku akan jadi hamba, harta aku akan dirampas oleh mereka. Tu sikap orang Arab zaman dulu. Jadi dalam peperangan ni dia bawa, belakang ni ada, yang ni pun ada. Jadi bila perang, siapa yang kalah, maka harta rampasan, harta-harta mereka akan menjadi harta rampasan. Jadi begitu. Sebab tu banyak harta rampasan di zaman jahiliah. Kita sekarang tak tahulah kan, perang sekarang ni. Cuma harta rampasan ni terbagi pada dua. Yang pertama kita panggil as-salabu. Salab ni apa tuan-tuan? As-salabu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang tentera, yang berada, yang milik dia ketika mana peperangan itu berlaku. Milik dia, personal. Dia memang bawa harta tu. Masa kita bunuh dia, dia memang memiliki harta tu. Contoh, dia naik kuda. Kuda tu kita panggil salab. Apa ada lagi dalam baju dia? Baju dia baju mahal, salab. Dia ada perisai, salab. Dia ada pistol, salab. Dia ada dompet, ada duit. Semua tu kita panggil as-salabu. Harta yang ada pada tubuh badan dan dimiliki oleh seseorang tentera ketika mana berlaku peperangan. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua yang kita panggil sebagai ghanimah. Ghanimah ni harta-harta yang lain. Contoh masa perang, takut tak ada makanan, jadi dia bawa 200 ekor lembu. Tak tahu perang berakhir bila, jadi 200 ekor lembu. Setiap hari sembelih 2 ekor. Masa kita perang kalah, ada lembu tu. Jadi lembu tu dipanggil sebagai ghanimah.
Atau macam kita kata tadi, dia bawa harta kat belakang nak bagi semangat, bawa harta yang banyak nak bagi semangat untuk mempertahankan harta dia, kan? Jadi bila kalah, maka harta-harta tersebut menjadi harta rampasan perang yang dipanggil oleh ghanimah. Jadi kita ulang balik, harta ni terbagi pada dua. Yang pertama as-salabu, yang kedua al-ghanimah. As-salam, harta yang ada pada batang tubuh orang tersebut ketika perang. Ghanimah, harta-harta rampasan yang lain. Faslun, wa man qatala qatilan u'tiya salabahu. U'tiya salabahu, salah ni. U'tiya salabuhu. Kalau tuan-tuan membaca kitab-kitab Arab, biasa kitab-kitab Arab ni salah baris. Tapi tuan-tuan jangan buruk sangka pada orang menulis, tuan-tuan. Sebab kebanyakan masyaikh ni dia tak tulis sendiri, dia tulis dalam kertas. Kemudian ada orang yang tak taipkan, dia hantar dekat syarikat penerbitan. Jadi syarikat penerbitan tu tolong taipkan. Jadi kalau ada salah tu, biasanya bukan salah ulama yang menulis tu, salah orang yang menaip. Salah orang yang menaip. Jadi anak murid saya kadang suruh baca salah bahu. Kenapa salah bahu? Salah. Betul lah ustaz, sebab dalam kitab tu dia macam ni. Takkanlah syekh ni salah. Syekh tu tak salah, tuan-tuan, tapi orang yang taip tu belum tu pandai. Kan? Pengarang dengan tukang taip kan beza. Jadi kalau salah ikut kaedah, salah lah. U'tiya salabuhu, dia akan dapat harta rampasan yang ada pada tubuh badan orang yang dia bunuh. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu. Barang siapa yang membunuh orang yang dibunuh, orang yang dibunuh ni maksudnya orang yang mati dalam peperangan. Siapa yang membunuh musuh dalam peperangan, maka dia akan mendapat walahu alaihi bayyinah, dan dia ada bukti, ada saksi, ada bukti, ada saksi yang nampak memang dia bunuh. Jadi segala harta yang dimiliki oleh orang yang dibunuh ketika mana peperangan itu akan menjadi milik orang yang membunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis lagi, Sayyidina Abu Qatadah berkata, satu hari aku keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, iaitu pada peperangan Khaybar. Maka aku melihat seorang lelaki daripada musyrikin telah berada di atas badan seorang lelaki muslim. Maksudnya dia dah ada nak bunuh, dia dah duduk atas tu nak bunuh dah. Maka dia kata, aku pusing belakang dia. Sehingga aku pusing, aku datang daripada belakang. Lalu aku memancung tengkuk dia. Kan? Kemudian aku dapati dia telah mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, maka selepas perangan itu didengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang musuh ketika mana peperangan, maka dia akan dapat harta tersebut. Jadi tuan-tuan bila dengar Rasulullah cakap macam tu, dia cerita, wahai Rasulullah. Biasalah kita kan. Contoh pengurusi masjid cakap, malam tadi lupa tutup lampu. Tiba-tiba ada orang datang tutup lampu. Jadi siapa yang tutup lampu tadi, pihak masjid nak sumbang, nak bagi pada dia hadiah 100, sebab dah menjimatkan harta masjid. Lepas tu baru dia kata, saya pengurusi, saya tutup lampu tadi. Macam itulah Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengaku, dia kata, ya Rasulullah, tadi ada orang kafir, dia dah naik atas badan dah nak bunuh dah.
sahabat kita. Jadi aku pusing belakang, aku bunuh dia Rasulullah. Nak bagi tahu, jadi harta dia tu sepatutnya layaklah aku dapat macam yang kamu cakap tadi wahai Rasulullah. Lepas tu ada seorang lelaki berkata, lepas dia cerita tu pada Rasulullah, seorang lelaki kata, sadaqah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia cakap betul. Aku nampak tadi, dia cakap betul, memang dia yang bunuh. Maka Rasulullah SAW berikan harta yang ada pada tubuh badan mayat tersebut kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Wala yashtaraka jamaah. Masalah, kalau membunuh tu ramai-ramai, bunuh ramai-ramai, seorang hunus pedang kat perut, seorang penggal kepala, maksudnya dia bunuh orang tu ramai-ramai. Atau ketika perang sudah tak ada senjata, dia pukul sampai mati, yang pukul tu ramai. Jadi harta dia siapa punya? Walau ishtaraka jama'ah fi qatlin wahidin ishtaraku fi salbihi. Jadi kalau ramai-ramai, maka mereka berkongsi harta rampasan tersebut. Jadi pakat-pakat kongsi seorang sikit. Okey. Kemudian musannif menerangkan apa dia harta rampasan ni. As-salab ni apa as-salab? Kita dah kata tadi ada dua. Pertama as-salabu al-ghanimah. Al-ghanimah kita akan bincang lepas ni, 2 minggu lagi. Saya rasa ghanimah ni kena buat nota sikit. Kalau tak tuan-tuan dengar, tuan-tuan pening. Sebab dia 1/3, kemudian 1/6 daripada 1/3, contoh itu kan. Jadi kita nak kikir, kita pening kepala. Nanti kita buat nota insya-Allah. Apa dia salab? As-salabu wa huwa ma 'alal qatil. Apa yang ada pada tubuh badan orang yang dibunuh. Min thiyabin, baju dia. Wa khuffin, khuf atau kasut dia. Khuf yang pakai kaki tuan-tuan musim sejuk, atau kasut dia. Wa alatil harbi, dan alat-alat peperangan, apa yang ada pada badan dia. Seperti dar'in wa migfarin, seperti perisai. Wa migfarin, migfar ni topi besi ya. Betul lah, topi besi, ataupun senjata, ataupun tunggangan. Kan, kalau sekarang ni dia naik kereta, dia naik apa? Kalau sekarang ni dia naik kereta kebal dalam peperangan, dia bawa kereta kebal tu. Jadi kalau dalam peperangan kita jadi bunuh dia, kereta kebal tu milik kita. Lagi untung tuan-tuan kan. Tapi siapa yang berani dekat kereta kebal? Itu isunya. Okey. Jadi semua sekali peralatan-peralatan. Kalau kita kebal, ni dia cerita ni. Dia cerita kalau dekat kuda tu ada tali dan sebagainya, semua jadi milik dia. Kita kebal, dan kita kebal tu ada senjata, ada tayar dia dan sebagainya, tayar spare part, semua kita punya. Ibarat begitulah. Ibaratnya begitu. Begitu juga harta-harta berkaitan dengan duit. Dengan duit, dalam poket dia ada dirham, ada dinar, dalam poket dia ada duit, ada emas dan sebagainya. Semuanya milik orang yang membunuh musuh tersebut ketika mana dalam peperangan. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Kita dah masuk waktu isyak. InsyaAllah kita akan sambung pada siri-siri yang seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.